Kami dengan sesungguhnya berjanji bahawa kami akan mematuhi peruntukan peraturan-peraturan pegawai awam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di era pandemik ini, kita telah mengamalkan norma baharu dalam pendidikan, termasuklah program-program yang kini banyak dijalankan secara atas talian. Saya, Muhammad Amin bin Haji Hamzah, selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 92, Sekolah Berprestasi Tinggi, ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas atas inisiatif Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab yang menganjurkan ceramah bertajuk Ibrah, Isra' dan Mi'raj bersama penceramah yang dijemput khas, iaitu Ustaz Izhar bin Jumali dan moderator Ustazah Faradila @sis Faham. Sememangnya banyak ibrah dan iktibar yang boleh kita ambil dari sirah ini. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kefarduan solat dan sebagainya. Jadi, sama-samalah kita mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Saya mengharapkan murid-murid dapat mengambil nota untuk rujukan semasa mendengar ceramah ini, kerana beberapa soalan kuis akan diajukan. Akhir kata, semoga kita sama-sama dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh penceramah kita dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita hari ini di channel Ustazah Faradila Hamdan atau Sis Faham untuk dibawakan oleh Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab untuk bersama dengan penceramah jemputan kita untuk kali ini, iaitu kita akan bersama tetamu khas. Ya, siapa nanti kita akan perkenalkan. Jadi sebelum tu kita mulakan dulu majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi dalam era baharu ni, normal baharu ni, kalau sebelum-sebelum ni kita adakan di dataran ya. Jadi kali ni dalam era pandemik ni kita sasarkan program-program pendidikan Islam dan Bahasa Arab atau nama gelimanya Co-Fiber. Kita akan jalankan atas talian ya. Jadi kita juga akan menyediakan soalan-soalan kuis yang perlu dijawab oleh anak-anak menerusi guru pendidikan Islam dan Bahasa Arab masing-masing. Bagaimana? Sebab kita akan sediakan hadiah yang menarik. Jadi kita sama-sama nantikan ceramah ini sampai ke akhirnya. Okey, baik. Jadi tak kenal maka tak cinta. Jadi saya nak perkenalkan dulu penceramah kita pada hari ini.
yang kita jemput khas Izhar bin Jumali, dan latar belakang pendidikan beliau daripada SK Jalan Pasar 1 Kuala Lumpur. Kemudian beliau meneruskan pengajian di Semakel. Nama gelarnya Semakel Ustaz ya? SMA Kuala Lumpur. Betul. Dan kemudian ijazah pengajar Islam dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Saya kalau sebut Semakel ni memang terbayang orang-orang pandai nyanyi je ni Ustaz. Ya, pandai menasyid. Ya. Okay. Dan beliau sebenarnya berpengalaman luas dalam bidang latihan dan motivasi sejak tahun 2000 lagi. Dan ada menguruskan konsultan sendiri juga, iaitu Secure Resources. Dan kemudian beliau sendiri adalah ikon dakwah Yadim. Dan sebenarnya sering muncul di kaca-kaca televisyen anda, terutamanya dalam program Selamat Pagi Malaysia, Buat Bicara Remaja, Panggilan Agung Astrologi dan banyak lagi. Tak mampu saya nak nyatakan di sini ya. Okay? Dan saya teringat satu perkara, beliau juga merupakan ahli kumpulan nasyid Nausihat. Jadi kalau masa saya di asrama SMKA dulu, hari cuti-cuti kita dengan nasyid ya. Damai yang hilang, tercalar pelangi, dihiris gerimis. Jadi kita tengok hari ni, gerimis ke tak gerimis, kita akan bersama dengan penceramah kita dengan tajuk yang dibawakan khas, iaitu Ibrah, Isra dan Mi'raj. Jadi tafadhal masykurah Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis Ustazah Faradila alias Sis Faham, seterusnya Tuan Guru Besar, guru-guru dan juga adik-adik pelajar yang diraikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini diberi kesempatan untuk saya bersama dengan warga SKPP 92 untuk kita menelusuri perjalanan agung junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut tentang Isra dan Mi'raj ni, saya yakin dan percaya adik-adik pelajar mesti dah tahu dah cerita dia. Sebab saban tahun kita ulang cerita yang sama. Kita tak boleh tukar sedikit pun jalan cerita dia sebab cerita ni adalah cerita yang benar. Kan? Itulah sebabnya kalaulah katakanlah mana-mana pelajar diminta untuk cerita tentang Isra dan Mi'raj, saya yakin dan percayalah Ustazah Faradila, mereka boleh cerita dengan baik. Sebabnya ulangan berlaku saban tahun. Cumanya kita lakukan lagi ulangan demi ulangan sebab apa? Sebab kita yakin dan percaya pengulangan itu satu pengukuhan adik-adik sekalian. Bila kita ulang-ulang sesuatu, kita makin kukuh dan makin faham tentang sesuatu tu. Malahan ayat Al-Quran sendiri pun sifatnya berulang-ulang. Kalau kita jumpa ayat tentang sesuatu, cerita pasal solat, nanti kita jumpa juga ayat tentang solat juga surah-surah yang lain. Allah ulang supaya kita makin faham. Tapi apa pun kita nak cerita Isra dan Mi'raj, sebab kita bukan cerita sangat, tapi daripada cerita selalunya ada pengajaran. Itu yang disebutkan apa dia? Daripada kisah ada ibrah. Jadi kita nak cari ibrahnya. Ceritanya memang cerita tentang Nabi, tapi kaitannya dengan kita ialah kita nak tengok daripada apa pengajaran yang boleh kita ambil. Kalau kita sebut tentang Isra dan Mi'raj, sebelum kita nak masuk cerita tentang Isra dan Mi'raj, kita kena ingat berlakunya Isra dan Mi'raj adalah ketika mana Nabi melalui 3 kesedihan yang berturutan. 3 kesedihan berturutan. Mesti adik-adik ingat ni. Pada satu ketika di mana Nabi SAW kehilangan bapa saudaranya. Nama dia siapa? Abu Talib. Betul Abu Talib meninggal dunia. Adik-adik sekalian, ada orang tanya saya, dia kata, itu bapa saudara meninggal, apa pasal yang sedih sangat? Bapa saudara je kan? Tapi adik-adik kena ingat, Nabi kita Muhammad SAW, dia tak pernah jumpa ayah kandung dia. Kan? Itu sebab dia kata apa dia? Ayahnya meninggal dunia, tika Nabi di dalam kandungan, alangkah sedih pilunya. Ibunya menjaga baginda.
Nabi tak pernah jumpa ayah dia. Siapa ganti tempat ayah dia? Abu Talib lah yang jadi seolah-olah macam ayah kepada Nabi. Itu sebablah Abu Talib meninggal dunia, Nabi sangat-sangat sedih. Macam kita lah, kalau ayah kita meninggal dunia, siapa saja yang tak sedih kan? So kesedihan itu jadi bertambah-tambah sebab apa? Sebab Abu Talib juga adalah orang yang bantu Nabi untuk mengelakkan daripada orang kafir Quraisy mengganggu Nabi dalam dakwahnya. Jadi Abu Talib meninggal dunia, Nabi rasa sangat sedih. Kesedihan Nabi itu masih ada terasa lagi. Tiba-tiba disebutkan dalam riwayat siapa pula meninggal dunia selepas itu? Dekat sangat masanya, iaitu isteri baginda sendiri, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, meninggal dunia. Isteri meninggal dunia. Suami sedih tak? Adik-adik jawab ya. Mana adik-adik tahu dah kahwin ke belum? Tanya mak ayah kan? Tanya ayah. Kalau mak meninggal dunia sedih tak? Kena sedih lah. Sebab apa? Sebab isteri ataupun ibu ni adalah tonggak rumah tangga. Kita selalu kat rumah kita, kalau hilang barang, tak jumpa barang, siapa yang selalu akan jumpa? Mak kita kan, isteri kita kan. Saya sendiri pun kan, nak cari stokin, sebelah jumpa, sebelah tak jumpa. Tapi ada isteri, isteri seluk je tangan hikmat dia tu dalam kelompok baju-baju tu, dia tarik jumpa terus. Dan nak ceritanya, itu tonggak dalam rumah tangga. Sedihlah kalau dia meninggal dunia. Malahan kesedihan Nabi jadi berganda sebab apa? Sebab Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda, juga adalah orang yang sangat-sangat membantu Nabi dalam dakwah Nabi. Harta dia bagi, tenaga dia bagi untuk bantu dakwah Nabi. Dua insan hebat ini meninggal dunia. Mereka ini adalah tulang belakang kepada dakwah Nabi. Nabi sangat sedih. Sampai tahun itu dipanggil dengan nama Tahun Kesedihan. Dalam bahasa Arab kita sebut apa? Tahun Kesedihan ni. Ingat tak? Amul Khuzni. Tahun kesedihan. So adik-adik sekalian, tahun itu adalah tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Dan kesedihan itu berlaku dalam keadaan Nabi memang betul-betul sedih lah. Dan selang daripada kesedihan itu dan perginya dua orang hebat itu, maka Nabi diganggu kafir Quraisy lebih hebat lagi. Sampai Nabi terpaksa untuk keluar daripada kota Mekah, tengok-tengok kalau ada ruang-ruang dakwah di tempat yang lain. Itulah datangnya kesedihan ketiga Nabi pula. Apa dia? Nabi rupa-rupanya nak cari jalan untuk berdakwah di luar, maka Nabi bercadang untuk pergi ke mana? Ke satu tempat yang kita kenal dengan nama Taif. Nabi pergi Taif kan? Nabi pergi Taif dengan sahabatnya Zaid bin Harisah. Betul tak? Dan Nabi pergi sana, orang sana terima Nabi tak? Orang sana tak terima Nabi. Apa jadi kepada Nabi? Dekat sana, Nabi dilontar batu di Taif oleh mereka yang zalim. Darahnya mengalir membasahi bumi, namun Nabi tetap tabahkan hati. Kasihan Nabi, tiada siapa peduli. Adik-adik, sedih adik-adik. Nabi nak pergi berdakwah, orang bukan terima dakwah Nabi, tapi kanak-kanak kecil baling batu. Penduduk Taif baling batu kepada Nabi, sampai riwayat kata apa? Sepatu Nabi, selipar Nabi basah dengan darah kerana batu yang dihujani kepada Nabi. So 3 peristiwa ni adik-adik sekalian adalah peristiwa sedih kepada Nabi, barulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kegembiraan kepada Nabi, hiburkan balik Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi apa pengajaran kita? Untuk yang pertama ni, ingatan kepada kita ialah adik-adik sekalian, kesedihan ni benda biasa dalam hidup. Siapa tak pernah sedih adik-adik sekalian, dia bukan manusia. Nabi pun sedih. Tapi untuk orang Islam, Nabi ajar, Islam ajar, sedih tak boleh berpanjangan. Tak boleh sedih je. Tak boleh macam tu. Kita sedih tu betul, sebab memang sifat manusia perlu kepada kesedihan. Ada gembira, ada sedih. Tapi jangan terus bersedih. Sebab apa tak boleh terus bersedih? Sebab ingatan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan
dengan kita. Itu adik sekalian, ambil ibrah pengajaran bahawa kalau kita sedih, jangan lupa Allah ada bersama kita. Kalau kita rasa down adik sekalian, hilang semangat, tak ada motivasi, ingat Allah Subhanahu Wa Taala ada bersama dengan kita. So jangan sedih berpanjangan. Okey? Dan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa apa dia? Kalau kita ingat balik, Isra ialah perjalanan malam Nabi daripada mana? Daripada Baitullah Al-Haram, Masjidil Haram, betul. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan? Yang itu yang kita tahu tentang Isra Nabi. Disebutkan dalam riwayat, ada riwayat kata Nabi sedang tidur di rumahnya, ada riwayat kata Nabi sedang bersandar di kawasan Kaabah. Antara tidur dan jaga, malaikat Jibril datang, bawa Nabi pergi ke Telaga Zamzam. Apa dia buat dekat situ? Nabi dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan hati Nabi dengan air Zamzam, dituangkan dalam hati yang bersih daripada Nabi itu ialah kebaikan, hikmah, kebijaksanaan. Masukkan semula hati Nabi, bercantum semula dada Nabi dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik sekalian, nak bagi tahu dekat kita, sebelum Nabi berjalan nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, perkara pertama dan utama ialah Nabi dibersihkan hati. Kita sendiri pun nanti akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala tahu? Bila tu? Bila orang nanti sebut dekat kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita meninggal dunia, orang akan sebut itu kan? Maknanya bila kita meninggal dunia, kita akan nanti bertemu dengan Allah. Kita nak jumpa dengan Allah macam mana? Allah kata, Allah cuma nak jumpa orang yang hatinya bersih sahaja. Itu sebab dalam Al-Quran ada ayat bagi tahu Allah panggil dan Allah seru orang yang hatinya bersih sahaja untuk Allah terima dia. Allah kata apa dalam Al-Quran? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Adik-adik cari nanti ayat tu. Allah bagi tu kata, wahai jiwa-jiwa yang tenang, hati-hati yang bersih, balik meh jumpa aku. Dalam keadaan kamu redha kepada aku pun redha kepada kamu. Kamu masuk jadi hamba aku dan masuklah dalam syurga aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. So, adik sekalian, kalau kita nak jumpa Allah dan kita memang akan kena jumpa Allah sebab kematian tu semua orang akan lalui, kita kena bersihkan hati. Cuma kena ingat, ada pelajar bila saya tanya macam mana nak bersihkan hati, dia kata, sama macam Nabi juga. Bawa pergi hospital Putrajaya, operate, keluarkan hati, basuh dekat sinki, lepas tu masukkan balik, jahit. Mana boleh macam tu? Kita tak sama macam Nabi. Itu mukjizat Nabi. Kita punya cara bersih hati beza daripada apa yang Nabi lalui. So adik-adik sekalian, macam mana cara kita bersihkan hati? Kita bersihkan hati dengan apa yang Nabi sarankan. Nabi saran macam mana? Nabi bagi tahu kepada kita, satu hari Nabi duduk dengan para sahabat ramai-ramai. Lepas tu Nabi bagi tahu apa? Nabi kata, ketahuilah olehmu wahai sahabatku sekalian, hati manusia ini akan berkarat sebagaimana besi bila terkena air. Sahabat-sahabat pun tanya, macam mana nak bersihkan hati wahai Nabi? Nabi kata, ada dua cara. Adik-adik kena dengar ni. Satu, Nabi kata qiraatul Quran. Apa tu? Baca Al-Quran. Adik-adik baca Quran ke tidak? Jangan tunggu Ustazah Faradila suruh baru baca Quran. Hari-hari jadikan dia sebagai kita punya rutin harian. Kan? Sekarang ni ada macam-macam jalan bersihkan hati dengan baca Al-Quran ni, sebab cara baca Quran pun dah macam-macam. Ustazah mesti tahu kan? Jumpa macam-macam kaedah dah. Ada yang saya suka tu yang ketuk-ketuk tu, yang dekat kayu tu kan? Yang itu macam mudah je belajar dia. Betul ke salah ke, ketuk dekat kayu je. Kan? Kalau saya belajar dulu, betul ke salah ke, ketuk kat siapa? Ni ketuk dekat orang dia ni, nama Izhar ni. Mak saya kalau ajar saya, ada satu rotan, kalau saya duduk jauh, rotan tu boleh terbang.
Sampai juga kat saya. Duduk dekat memang kenalah. Dan mak saya garang ajar Al-Quran ni. Sebab apa? Sebab nak bagi faham tentang Al-Quran. Yang itu yang bestnya, ibu ayah dulu-dulu dia akan pastikan sebelum dia hantar kepada ustazah ajar Al-Quran, dia sendiri akan ajarkan anak-anak dia. Adik-adik sekalian, kita kena jadi macam tu juga. So belajar Al-Quran dengan mak ayah saya ni, dengan mak saya ni, garang dia. Dan kadang-kadang sampai saya tak boleh nak baca Al-Quran tu. Sebab apa tak boleh baca? Sebab dah tak nampak dah mushaf Al-Quran tu, air mata dah menjijik-jijik dah. Nangis sebab kena rotan setiap kali salah baca. Sampai bacaan saya pun dah tak ada lagu-lagu dah. Bayati ke, Ros ke, Nahwan dah tak ada dah. Bunyi dia sama je. Bunyi dia lebih kurang macam ni lah. Macam tu bunyi dia. Kalau ada sesiapa kat sini baca Al-Quran sampai level macam tu, kan, saya tabik spring lah. Hebat lah orang tu. Sebab apa? Sebab kita betul-betul kena belajar Al-Quran. Sebab Nabi kata itu jalan untuk bersihkan hati. So kan, bersihkan hati dengan qiraatul Quran. Tu yang dikatakan bahawa Al-Quran tu boleh jadi penawar dekat kita. Jadikan Al-Quran sebagai jalan, sunnah Rasul sebagai kenderaan agar kita sampai kepada Allah. Al-Quran boleh melembutkan hati dan melapangkan dada kalau dibaca dengan maknanya dan difahami. Jika tidak, bukan saja tidak ada kesan, jemu pun datang. Baca Quran untuk bersih hati, adik sekalian. Nombor 2, Nabi kata apa? Zikrul maut, ingat kematian. Sekarang ni senang kita nak ingat mati sebab hari-hari orang letak apa dia? Statistik pandemik COVID-19. Berapa ramai kena, berapa sihat, berapa ramai mati, adik sekalian. Tengok yang itu, kena syukur banyak-banyak sebab kita masih hidup. Itu jalan untuk bersih hati. Selepas Nabi dibersihkan hati, adik sekalian, perjalanan Isra' dan Mi'raj tu berlaku macam mana? Ada seekor binatang daripada syurga diturunkan ke dunia untuk bawa Nabi berjalan Isra' itu. Adik-adik sekalian mesti tahulah nama binatang ni, kan? Nama dia ialah Buraq. Buraq. Buraq ni daripada perkataan barkun. Barkun ni dalam bahasa Arab apa dia? Mesti ustazah dah cerita, ustaz dah cerita kan, iaitu apa dia? Petir, kilat. So maknanya apa dia? Binatang ini adalah binatang yang sepantas kilat. Tengok nama kita selalunya memberi makna kepada peribadi kita. So ada sekarang tengok sikit nama tu. Nama maksud apa? Tanya ustazah, tanya ustaz. Ustazah, nama saya ni maknanya apa? Kalau ustazah kata ni macam tak ada makna je, kena cari yang ada makna supaya kawan panggil tu ada makna. Nama saya Izhar. Terang, jelas dan nyata. Tu orang kata saya cakap terang lah, jelas lah. Tak tahulah iyalah kot kan. Muka pun jelas lah, terang lah, walaupun tak berapa nak putih macam Korea tu kan. Sawo mateng aja. Tapi terang, jelas dan nyata. Sebab nama saya macam tu. So adik kan, tengok nama kita tu, jangan bagi kawan-kawan panggil nama kita yang bukan-bukan sebab nama itu doa. Adik kan, ingat dan kita nanti pun dah jadi mak ayah, letak nama anak elok-elok lah. Sebab itu juga doa. Barkun, Buraq, nama dia tu ada kena-mengena dengan dia sangat laju dan pantas. Ada sekian, binatang ini adalah binatang tunggangan Nabi untuk Isra'. Nabi diisra'kan dari Masjidil Haram terus menuju ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik Buraq. Buraq tu binatang yang laju. Sampai dia macam mana adik sekalian? Laju jugalah. Pantas jugalah. So apa pengajaran untuk kita dekat sini? Adik-adik sekalian, dalam hidup kita apa yang pantas? Bukan. Kereta ayah kita tak berapa pantas. Apa lagi yang pantas? Basikal lajak awak tak juga. Adik sekalian. Ulama kata yang pantas dan laju dalam hidup kita ialah masa. Adik sekalian, baru cakap-cakap sikit dah nak 20 minit dah adik sekalian. Nampak tak? Sekejap je. So adik sekalian, sebenarnya yang pantas dan laju dalam hidup kita ialah masa. Itu sebab siapa-siapa
yang tertinggal masa, lewat dan sebagainya, suka lambat, kan orang ni tak berjaya. Kita mesti seiringan dengan masa dan kita mesti kalau boleh mendahului masa. Yang itu yang terbaik. Itu sebablah adik-adik sekalian, ketika mana masa berlalu, jangan sia-siakan. Kan ada yang tu kata ingat 5 sebelum 5 tu, adik sekalian, ingat lagi tak? Kan Abang Raihan sebut kan, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit. Cuba tanya orang yang kena pandemik COVID-19 tu, macam mana rasa dia? Sebab dia dah hilang kesihatan tu, dia kena sakit tu. Muda sebelum tua. Yang ni boleh tanya saya. Sebab dah tua dah. Janggut pun dah putih dah sekian. Umur pun dah 45 dah. Dulu ada sekian muda, tapi sekarang dah tak ada dah. Muda tu dah hilang. Kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. 5 perkara dah datang, 5 perkara lagi akan hilang. So adik-adik sekalian, kita kena rebut masa ni pantas adik sekalian. Sebab apa? Burak pantas, Nabi akan sampai awal ke Masjidil Aqsa sebab naik burak. Kita pun nanti akan pantas berjaya kalau kita jaga masa kita. Jaga masa kita. So adik-adik sekalian, betul-betul jaga masa. Kalau kelas online pukul 8, kena bangun pukul apa? Takkan 8.30 mana boleh ada kan? Tu dah lambat lah. Kena awal lagi daripada tu. Bangun sembahyang subuh kan? Lepas tu bersedia untuk kelas kita. Okay? Nabi naik burak sampai ke Masjidil Aqsa. Kan? Disebutkan dekat situ ada riwayat kata Nabi turun daripada burak dan Nabi tambat burak. Tambat ni apa? Ikat-ikat. Nabi ikat burak tu. Sebab apa? Burak ni laju. Burak ni tak boleh duduk diam. Macam kita lah. Kalau ada pelajar-pelajar tak boleh duduk diam dalam kelas. Apa nak buat? Saya tak cakap adik-adik yang kata suruh ikat. Tapi memang macam tu lah. Tengok orang jahat adik sekalian. Kena tangkap. Apa dia buat tangan dia tu? Digari. Sebab apa? Sebab nanti dia lari. Sama juga adik sekalian. Pengajaran untuk kita ialah apa sahaja yang mudah lari, mudah hilang dan sebagainya, kena ikat. Itu yang ulama' kata apa dia? Ikat ilmu dengan tulisan. Sebab tulisan ni penting, dia mengikat ilmu kita yang boleh lari sebab kita boleh lupa. Saya dah cerita panjang dah ni. Ustazah pun beritahu kata nanti ada kuis, agak-agak siapa yang catat apa yang saya cerita ni. Nanti tak boleh jawab. Ikat ilmu dengan tulisan. Patutnya sebelah kita ada online ni, ada buku catatan. Sebab apa? Kita tak boleh ingat semua dia kan. Jadi kita kena catat. So Nabi solat dengan nabi-nabi yang lain. Nabi jadi imam dekat situ. Bagi tahu dekat kita bahawa nabi kita ni adalah nabi yang terakhir. Sebelum Nabi naik untuk Mi'raj, disebutkan malaikat Jibril bawa kepada Nabi 2 bekas air. Ada satu riwayat kata 3. Kalau yang 2 tu apa? Satu isinya susu, satu isinya arak. Kalau yang kata 3 tu, satu susu, satu arak, satu madu. Bagi dekat Nabi, suruh minum dulu sebelum nak bergerak naik ke langit untuk Mi'raj. Apa Nabi buat? Masa tu Nabi buat pilihan. Nabi tak ambil dua-dua. Nabi ambil satu saja. Dan dalam riwayat kata dia, Nabi ambil susu. Ketika Nabi ambil susu, malaikat Jibril kata apa? Kamu pilih yang betul, kamu pilih yang baik, kamu pilih yang fitrah. So adik-adik sekalian kena ingat dalam hidup kita ada pilihan, kita kena pilih, tak boleh main ambil semua je. Macam kita pergi makan dekat kenduri, ada buffet, takkan semua kita ambil. Kita ambil mana yang kita suka je kan. Adik-adik mesti tak ambil sayurnya. Kan ayam mesti ambil pehanya kan. So adik-adik sekalian, yang itu nak bagi tahu kepada kita dalam hidup kita ada pilihan tau. So semua orang kena pilih macam Nabi pilih yang baik-baik sahaja. So adik-adik sekalian, rancangan televisyen ada macam-macam, pilih yang baik-baik. Rancangan radio ada macam-macam, pilih yang baik-baik. Online ada macam-macam, online yang baik-baik. YouTube ada macam-macam, pilih YouTube yang baik-baik sahaja. Nanti akan ada kesan baik dekat kita sebab Nabi ajar macam tu. Nabi tak ambil arak sebab arak tu tak baik adik sekalian. Malahan ingatan kita ialah apa dia? Malaikat Jibril kata kalau kamu ambil arak wahai Nabi, nescaya rosaklah seluruh umat kamu. Nak bagi tahu kata apa dia? Apa sahaja yang memabukkan yang tak elok adik sekalian, jangan masukkan dalam badan kita. Tu sebablah dekat sekolah ada apa dia?
PPDA tu kan, yang dadah tu kan. Terlibat tak? Terlibat tak? Ada tengok tak dia punya ceramah? Ada tak dinding-dinding sekolah yang lukis gambar-gambar tu, dadah tu? Ada macam-macam, picagari lah apa semua tu ada sekalian. Yang itu sebenarnya kita kena pastikan jangan terlibat. Adik-adik yang lelaki kena ingat, dah tahun 6 ke apa ke kena ingat, tahun 5 ke apa kena ingat. Kawan-kawan kita, abang-abang kita yang duduk kat sebelah pagar kita sekolah menengah tu, jangan ikut dengan dia. Kalau dia buat sesuatu, apa dia buat? Dia ambil tangan dia kepit dua jari dia macam ni, dia letak dekat bibir dia, ada satu barang yang dia bakar tu. Ada sekarang jangan ikut yang itu. Sebab apa? Sebabnya ialah kerana perkara itu tidak elok. So ada sekarang jangan masukkan sesuatu yang tidak baik kepada badan kita. Badan kita nanti jadi rosak, Allah pun tak terima. So Nabi ajar pilih yang baik-baik sahaja. So ada sekarang kena pilih yang baik dan pilih yang terbaik. Okay, so itulah sebabnya bila pilihan kita tepat, maka nanti kita akan jadi orang yang betul-betul berjaya. So ada sekalian, semua benda ada pilihan. Siapa-siapa hidup dekat dunia, dia pilih untuk masuk syurga, dia kata, maka dia kena buat amalan ahli syurga. Tapi kalau kata dia pilih syurga, tapi dia buat amalan ahli neraka, dia layak tak masuk syurga? Dia tak layak. Yang layak ialah dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak macam tu. So pilihan tu berlaku dengan Nabi gambarkan, Nabi pilih susu. So ada sekalian, susu juga adalah sumber tenaga kita kan. Itulah sebabnya semua orang lahir saja, makanan pertama dia, minuman pertama dia ialah susu ibu kan. Sekurang-kurangnya dia akan minum susu ibu dia. So ada sekalian dekat ialah apa dia? Ingatan kita juga ialah kepada ibu kita juga. Sebab itu adalah punca pertama rezeki kita. Kita minum dan kita makan. Perkara pertama ialah susu ibu. Itu sebab dia sekalian derhaka kepada ibu, dia punya kesan sangat besar. Sebab apa? Sebab kita punya pilihan pertama yang Allah bagi untuk masuk dalam perut kita ialah susu ibu kita. So ada sekalian, itulah sebabnya ada cerita si tanggang yang dia tengok ke tak tahu tak, cerita lama ni sekalian. Dia derhaka dekat mak dia sumpah dia jadi batu. Ada sekalian, sekarang ni kalau kita tengok ada ramai juga orang yang dia tak perasan tentang dia derhaka dekat mak dia. Dia tertinggi suara, dia tercakap kuat, ataupun apa yang mak dia suruh, dia sebut satu perkataan yang semua anak-anak akan sebut perkataan ni tapi tak buat juga. Apa perkataan dia? Jap. J-A-P. Jap. Tapi tak buat-buat. Pergi buang sampah. Jap. Pergi ni jap. Bersihkan ni jap. Tapi tak gerak juga. Ada kan? Kalau mak kita terguris hati, bahaya. So hati-hati sebab kita berhutang dengan susu daripada badan ibu kita. So ada kan, itu sebablah ibu adalah tempat kita untuk kita betul-betul taat supaya kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dah minum susu dah ada sekian, malaikat Jibril nak bergerak bawa Nabi. Kali ini Mi'raj. Mi'raj ni apa? Naik ke langit. Mi'raj naik ke langit. Isra tadi berjalan malam, Mi'raj naik ke langit. Nabi dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa terus menghadap Allah di Sidratil Muntaha. Adik sekalian, yang bestnya masa nak naik langit ke langit ni disebutkan dalam riwayat, malaikat Jibril kan ketua malaikat. Tapi setiap kali dia nak naik setiap lapis langit, pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, malaikat Jibril buat satu cara. Iaitu apa dia? Malaikat Jibril bagi salam kepada penjaga lapis langit dan malaikat Jibril minta izin. Dia akan sebut Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat jawab, siapa tu? Aku Jibril. Datang dengan siapa? Dengan Muhammad. Sudahkah dia diutuskan sebagai Nabi dan Rasul? Sudah. Kalau begitu silakanlah naik. Baru dia naik. Dia dah buat lawatan sambil belajar dekat langit pertama, jumpa Nabi Adam dan sebagainya. Nanti dia naik langit, naik langit yang kedua, dia sebut benda yang sama juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Aku Jibril. Datang dengan siapa? Dengan Muhammad. Sudahkah dia diutuskan sebagai Nabi dan Rasul? Sudah. Silakanlah naik. Baru dia naik lapis langit yang kedua. Sampai ke lapis langit yang ketujuh, itulah yang malaikat Jibril buat. Minta izin dan bagi salam sebelum mula naik
ataupun masuk ke lapis-lapis langit tu. Adik-adik sekalian, apa pengajaran untuk kita? Pengajaran besar untuk kita ialah adik-adik sekalian mesti biasakan untuk memberi salam. Bagi salam hukum dia sunat, jawab salam hukum dia wajib adik sekalian, tapi siapa yang dulu memberi salam dia akan dapat kelebihan. Sebablah Nabi dengan sahabat-sahabat berlumba-lumba nak bagi salam. Sahabat tak pernah dapat bagi salam awal daripada Nabi. Siap nyorok-nyorok lagi nak cuba untuk bagi salam awal kepada Nabi, tapi Nabi lebih dahulu bagi salam. Sebab orang yang mula memberi salam, orang itu dapat kemuliaan. Walaupun bagi salam tu sunat. Adik sekalian, duduk kat mana? Apartment. Masuk dalam lift. Adik sekalian, jangan masuk dalam lift bawa basikal petang-petang tu. Langgar je pakcik-pakcik yang balik kerja tu. Masuk elok-elok bagi salam. Assalamualaikum, minta maaf saya bawa basikal saya ni. Adik sekalian akan dapat kemuliaan. Pakcik-makcik tu pun akan rasa, anak siapa lah ni, bagusnya akhlak dia. Walaupun basikal dia ni kacau aku dalam lift. Adik sekalian, dan itu juga yang berlaku kalau kita bagi salam dekat dalam kelas, masuk bilik guru ada sekian, apatah lagi nak masuk rumah kita sendiri. Disebutkan nak masuk rumah mesti bagi salam. Adik sekian, Assalamualaikum. Tapi kalau semua orang tak ada dalam rumah kosong, kita keluar dengan mak ayah kita semua, dah pasti dah kunci dekat ayah kat luar juga dengan kita, nak bagi salam tak? Kena bagi salam juga, tapi cara dia beza. Mungkin ustaz dah cerita kan, macam mana bunyi dia? Bunyi salam dia ialah Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Baru masuk rumah adik sekalian. Siapa-siapa bagi salam sebelum melangkahkan kaki masuk dalam rumah, semua kejahatan-kejahatan yang ikut dia dekat luar akan tertinggal dekat luar, tak dapat masuk sama dengan dia. Kan best? Kita takut kan? Kita keluar tu ada macam-macam kejahatan. Sekarang ni ada macam-macam wabak dan sebagainya. Kita tak nak dia masuk dalam rumah kita. Apa nak buat? Bagi salam. Dah dalam rumah adik sekalian, kena bagi salam tak? Kena bagi salam kalau nak masuk bilik-bilik tertentu. Nak masuk bilik kakak, nak masuk bilik abang dan sebagainya, kena bagi salam dan minta izin. Sebab malaikat Jibril buat macam tu. Adik sekalian, ayah nak masuk bilik anak kena minta izin adik sekalian, ketuk pintu dulu, tak boleh terus masuk je. Apatah lagi anak-anak nak masuk bilik mak ayah, tak boleh masuk macam tu aja tau. Quran sebut ada 3 waktu yang anak-anak tak boleh masuk bilik mak ayah tanpa minta izin. Apatah lagi kalau pintu bilik tu tertutup. Adik sekalian, lagi kena minta izin adik sekalian. Waktu dia bila? Sebelum subuh, ketika tengah hari, dan juga selepas waktu isyak. So adik sekalian ambil ni baju. Kalau mak cakap nanti kejap, nanti kejap lah. Kalau ayah sebut nanti dulu, lagi kena tunggu. Faham tak? Apa yang gelak-gelak tu? Kena faham So adik sekalian, minta izin adalah jalan untuk kita jadi orang yang baik. Dan beri salam nanti akan berikan kita kemuliaan. Malaikat Jibril ajar kita macam tu. Sebab apa? Sebab malaikat Jibril ni kalau ikutkan dia ketua malaikat lah. Tapi dia juga minta izin. Dia juga tunjuk contoh yang baik. So setiap daripada lapis langit, adik sekalian, kalau kita baca tentang Isra dan Mi'raj, Nabi jumpa siapa? Nabi jumpa nabi-nabi terdahulu. Macam-macam lah. Nabi jumpa nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam lah, Nabi Yusuf lah, Nabi Musa lah, Nabi Ibrahim lah, adik sekalian. Semua tu Nabi jumpa. So nak bagi tahu dekat kita apa dia? Nabi-nabi tempat dia dekat syurga. So siapa ikut Nabi, dia akan ada dekat syurga jugalah. So adik sekalian, itulah sebabnya kena jadikan Nabi sebagai ikutan. Sekarang kan orang sibuk, berapa banyak follower dia, siapa dia follow, adik sekalian. Kalau kita banyak follower, adik sekalian, kita kena pastikan kita buat benda baik. Sebab follower kita akan ikut kita apa yang kita buat. Adik-adik buat konten apa-apa, masukkan apa-apa juga adik sekalian, TikTok sebagainya yang bukan-bukan, follower kita nanti ikut, siapa akan dapat dosa? Kita juga yang akan dapat dosa. Ada ramai sekarang ni orang gunakan TikTok untuk kebaikan pula. Orang yang tu nanti follower dia akan ikut buat baik juga, maka dia pun akan dapat saham kebaikan juga. Siapa buat satu benda baik, kemudian orang lain ikut, pahala orang ikut tu dia dapat. Siapa buat satu benda jahat, follower dia ikut, dia nanti akan dapat dosa kejahatan tu juga. So hati-hati adik sekalian, jangan cari follower ramai-ramai sangat, nanti susah kita. Sebab apa? Sebab bila follower ramai, kita kena pastikan kita kena buat benda yang baik-baik sebagai contoh. Dan yang pasti kita kena follow siapa? Follow Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. So adik-adik sekalian, Nabi jumpa nabi-nabi dan kemudian disebutkan Nabi kemudian nak naik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril kata apa? Malaikat Jibril kata, aku tak boleh ikut engkau lagi wahai Nabi. Ada riwayat kata apa? Nabi cakap, takkanlah seorang sahabat sanggup meninggalkan sahabatnya ketika ini. Nabi kata, takkanlah tak nak ikut. Tadi perjalanan Isra' kita berjalan punyalah jauh dan sebagainya. Awak temankan saya Jibril sebagai sahabat, tiba-tiba dekat sini saya naik seorang pula. Malaikat Jibril kata apa? Aku tak boleh naik, selangkah saja aku naik, aku akan musnah terbakar. So adik-adik sekalian, Nabi kita naik seorang-seorang saja jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah Allah bagi hadiah untuk ubat kesedihan Nabi. Ingat tak kita cerita awal tadi? Nabi sedih kan? So kesedihan itu diubati dengan bagi hadiah. So adik sekalian, kita kalau sedih apa dia? Kalau orang bagi hadiah kita akan gembira balik, betul tak? Yes, sama juga. Hadiah Allah kepada Nabi ialah ibadah solat. Kan. So solat ni bukan biasa-biasa. Solat ni hadiah Allah kepada Nabi untuk hilangkan kesedihan. So siapa-siapa yang sedih, apa nak buat? Solat lah. Siapa-siapa yang rasa down, adik sekalian, rasa macam lemah, adik sekalian, rasa rendah diri, rasa macam orang hina selalu dan sebagainya, adik sekalian, apa nak buat? Solat lah, sebab solat tu jalan untuk semua itu diubati. So adik sekalian, solat ni 50 waktu mula-mula kan. Tu tahu cerita dia kan. Nabi Musa suruh Nabi minta kurang kan. Last kali jadi berapa? Jadi 5 sahaja. Adik sekalian, 5 tu pun Nabi Musa kata banyak tu. Tapi Nabi kata apa? Aku dah malu dah nak minta. Sebab dah banyak kali minta naik turun minta tu, aku jadi malu dah. Adik sekalian, Nabi ajar apa dia? Nabi ajar supaya ada sifat malu tau. Ada ramai orang tak malu sekarang ni, adik sekalian. Dia tunjuk diri dia dekat laman sesawang dan sebagainya, Facebook dan sebagainya, gambar-gambar tak elok dan sebagainya, kerana dia dah hilang sifat malu. Ada ramai orang dia sebut apa saja dia nak sebut sebab dia dah hilang sifat malu. Nabi ajar kena ada sifat malu. Itu sebab orang-orang bijak pandai kata apa ya? Malu itu baik, wanita yang ada sifat malu lagi baik. Sebab perempuan yang paling kena ada sifat malu. Lelaki kalau tak malu ni nampak okey lagi. Perempuan kalau tak malu, adik sekalian, ya Allah teruknya. So adik sekalian, malu kena ada. Tapi bertempat, jangan nanti cikgu tanya online, malu. Offkan mic, buang dia punya gambar dia, skrin gambar tak buka, adik sekalian, malu. Yang itu malu tak kena, adik sekalian. Menuntut ilmu tak boleh malu, tapi benda-benda lain kena ada sifat malu. So Nabi turun, Nabi bawa ibadah salat tu, adik sekalian, sebagai hadiah. Dan kemudian Nabi nak share benda tu kepada orang ramai, nak cerita kepada masyarakat Arab Quraisy ketika itu. Ada 2 situasi. Apa dia? Ketika Nabi ceritakan itu, adik-adik sekalian, ada 2 orang yang respon berbeza. Tapi dua-dua Abu juga. Satu Abu Lahab, Abu Jahal, adik sekalian, dia kata apa? Dia tak percaya, kamu ni pendusta. Tapi ada seorang lagi, siapa dia? Abu juga, Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Apa saja yang keluar daripada lisan Muhammad, maka aku membenarkannya. Itu sebablah Abu Bakar dapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan. Kita kalau dengar cerita Isra' Mi'raj ni nak jadi Abu yang mana? Abu Lahab, Abu Jahal ke Abu Bakar? Kena jadi Abu Bakar, adik sekalian, sebab cerita ni adalah cerita benar, bukan cerita dongeng. Dalam Al-Quran ada. Adik-adik sekalian cari nanti surah Al-Isra' ayat 1, ayat mula-mula. Nanti adik-adik akan jumpa. Kalau tak faham bahasa Arab dia, tengok terjemahan. Adik sekalian akan nampak nanti dalam terjemahan Allah bagi tahu pasal perjalanan tu. So adik-adik sekalian, kena ambil ini sebagai ibrah kita, sebagai pengajaran kita. Sebab Isra' dan Mi'raj ni perjalanan agung Nabi SAW, dan kita kena betulkan solat kita, dan kita kena jadikan solat kita ni sebagai tiang agama kita. Sebabnya orang tak solat, adik sekalian, dia tak akan dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So adik-adik sekalian, apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita, kena pastikan solat jadi dia punya tiang dia. Okey, kena jadi tiang. Kita sekarang ni bulan Rejab kan, dah hujung-hujung kan, adik sekalian. Dah hujung sangat dah ni, dah masuk Syaban, lepas tu nak jumpa Ramadan. Kita nak puasa pula bulan Ramadan. Adik sekalian, ada ramai orang puasa tapi tak solat.
Adik sekalian, tak kena tu. Sebab apa? Sebabnya ialah solat yang paling utama. Dalam Al-Quran adik sekalian, ulangan, kan saya kata ulang tadi kan, ulangan pasal solat ni banyak kali. Banyak kali. Adik sekalian buka Quran nanti jumpa solat, wa aqimus solah. Adik sekalian kena pastikan solat. Orang yang tak solat di saat dia muda adik sekalian, mungkin besar adik sekalian, masa dia dah besar dan dewasa dan tua dia juga tak solat. So adik sekalian tu pasal Nabi kata apa? Berlatih solat umur 7 tahun, 9 tahun kalau tak solat mak ayah boleh rotan, boleh pukul. Sebab apa? Sebab kalau tak berlatih sekarang adik sekalian, nanti sampai besar tak solat. Adik sekalian, sekarang ni surau masjid dekat Putrajaya dah boleh buka dah untuk datang. Adik sekalian ajak mak ayah datang surau tu, pakai mask, bawa sejadah, ambil wuduk dekat rumah, jaga SOP adik sekalian, supaya apa dia? Supaya kita nanti dapat dirikan solat berjamaah. Solat berjamaah 27 kali lebih baik daripada solat bersendirian. Ramai orang adik sekalian, dia sibuk tanya bila surau boleh buka, bila masjid boleh buka ni, tak dengar pun bila. Tapi sekarang bila dah buka adik sekalian, tak ada orang juga. So adik sekalian kena jadikan surau dan masjid dekat rumah kita. Cuba tengok kalau siapa-siapa boleh jawab nama surau dia dekat rumah dia, maknanya dia pernah datang surau dia tu lah. Ada ramai orang saya tanya, duduk mana? Perisin 11. Duduk mana? Perisin 9. Surau nama apa? Tak boleh jawab. Dia tak pernah pergi kan? So kena pergi, tengok dulu nama surau apa. Kalau orang tanya, boleh jawab adik sekalian. Sekurang-kurangnya nanti kalau Allah tanya, solat tak? Solat. Solat kat mana? Kat surau. Apa nama surau? Boleh jawab. Surau saya dekat Perisin 5, nama dia Surau Al-Munawwarah. Siapa-siapa nak datang boleh datang. Saya pengerusi dekat situ. Bagi tahu je Ustaz Izhar, nak jumpa Ustaz Izhar, boleh datang. Okey, datang dekat situ adik sekalian. Hari Jumaat boleh sembahyang, tapi jaga SOP kita. So adik sekalian, Isra Mi'raj dah selesai dah cerita. Mudah-mudahan adik sekalian dapat ibrah dan kebaikan. Ingat ya, semua benda yang kita belajar ini perlu kita amalkan. Sama-sama kita amalkan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya fikir 45 minit dah berlalu tapi rasa macam baru 4 minit Ustaz ya. Jadi mungkin lepas ni kita kena adakan slot selama 4 jam baru terasa macam 40 minit barangkali ya. Okay. Terima kasih sekali lagi Ustaz Al-Fadhil Ustaz Izhar Jumali atas perkongsian yang saya kira sangat menarik lah ya. Kalau bercakap tentang sejarah itu mungkin kita semua sudah sedia maklum ya, dalam pendidikan Islam dalam kelas pun sebenarnya kita dah belajar dia punya sejarah dia dan sebagainya. Dan ibrah itu, pengajaran, aktibar itu yang bagaimana yang kita perlu praktikkan kepada diri kita sendiri kan. Okay? Dan saya fikir saya teringat Ustaz cerita tentang bagaimana Ustaz mengaji darutan itu tadi ya. Kalau zaman saya dulu, mungkin sebab saya perempuan, jadi mak saya keluarkan hanger ya. Jadi asal bunyi salah je dia bunyi ketepek. Ketepek itu bukan di riba saya tapi di lantai ya. Jadi semakin tinggi suara emak, makin perlahanlah suara saya dan akhirnya tak bunyi langsung. Jadi kalau ustaz tu ada bunyi bismillah tu kira untunglah tu untung kalau saya memang tak bunyi dah. Ya, tapi alhamdulillah mak saya lah yang jadikan saya begini pada hari ini. Alhamdulillah sebenarnya dengan izin Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz dan saya fikir atas perkongsian ilmu yang sangat menarik ya, dan bonusnya ialah Ustaz adalah pandai ngaji dah tentu, dan bonusnya ialah pandai menyanyi Kalau saya menyanyi tadi jadi gerimis mengundang, kemudian hujan tak tahu bagaimana. Okay. Dan jangan lupa yang kita akan ada quiz yang boleh didapati sepanjang minggu ini melalui para asatizah pendidikan Islam dan masa Arab masing-masing. Jadi saya akan terangkan bagaimana di dalam kelas nanti kita akan blast message melalui message di Telegram nanti ya. Dan sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Barisan Pentadbir, Tuan Haji dan Barisan Penekanan. Seterusnya penyelaras program kita sebenarnya pada hari ini Puan Sharifah yang tak dapat bersama kita juga kerana ialah hakikinya ialah kita mengajar di kelas-kelas sekarang ini. Dan juga asatizah Faiba lah, kita komersialkan nama Faiba ini sekali lagi. Dan untuk sebelum menutup tirai, saya ingin mengucapkan jutaan ampun dan maaf jika ada salah silap sepanjang saya mengacarkan majlis ini. Inilah dia di alam maya, walau jauh tapi yang dekat itu adalah hati. Ya, mudah-mudahan sampai kepada hati kita semua dan paling penting kita sama-sama dapat mengamalkan, mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, itu saja. Jadi jangan lupa untuk quiz dan kita
akan besaran lagi. Mudah-mudahan kita ada rezeki dan kita boleh bermuamalat lagi Ustaz untuk program yang akan datang. Ya, kita banyak lagi untuk itu program Ramadan pun menjelang ya, dan kita mungkin akan buat program Road to Ramadan. Jadi bagaimana? Jadi kita tunggu nanti. Yes, kita siapkan, kita sekerja cepat-cepat. Okey, baik. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan kita serahkan dengan tasbih kafarah dan surah Quran. Al-Asr, inna Allah latifus, inna lazina amin. Subhanallah. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam.